Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Amin. Okey, insya-Allah hari ini kita akan meneruskan kelas mata pelajaran akhlak ya. Akhlak tahun 2, tajuk masih lagi tajuk adab di masjid. Okey, untuk minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar tentang adab masuk masjid, adab keluar masjid dan juga doa masuk masjid serta keluar masjid. Dan begitu juga dengan fadilat beradab di masjid. Okey, suka Ustaz ingatkan sepintas lalu ya. Untuk adab di masjid, antaranya masuk masjid baca doa ataupun sebelum masuk masjid tu kita mesti dalam keadaan suci dan bersih. Baca doa, kan? Yang basic sahaja kita dah biasa, masuk kaki kanan, jangan buat bising di masjid, beradab sopan lah. Berzikir, baca doa, baca Quran, itu basic masuk masjid. Untuk keluar masjid, nak keluar masjid kita kena berdoa juga. Doa keluar masjid. Kemudian daripada tu ya, niat nak datang lagi masjid. Dan juga keluar masjid dalam keadaan sopan. Keluar masjid jangan mengambil barang orang. Walaupun dalam tu Al-Quran, dalam masjid ada Quran, ambil Quran tak boleh. Al-Quran biasanya diwakafkan letak di masjid, orang boleh baca kat dalam masjid. Jangan bawa balik rumah pula. Okey, seterusnya doa masuk masjid. Ustaz dah bagi tahu dah ni sebagai ulang kaji lah. Minggu lepas doa masuk masjid, apa dia? Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ingat, masuk masjid hanya berbeza satu perkataan dengan keluar masjid. Satu saja. Okey, doa keluar masjid. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Dia beza rahmatik dengan fadlik. Itu doa masuk dan keluar masjid. Yang seterusnya iaitu fadilat. Kita dah belajar juga minggu lepas. Fadilat beradab di masjid. Yang sudah pastinya kita akan disukai oleh jemaah. Kita akan dapat mengeratkan silaturahim di masjid. Dan yang paling utamanya sudah pastinya kita akan mendapat pahala. Sekecil mana pun kita buat baik, insya-Allah diberi pahala. Sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah pun ada sebut, ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya. Siapa buat baik sekecil mana sekalipun, walaupun agak-agak sebesar kuman lah kebaikannya, orang tak nampak. Contohnya paku tengah jalan, kita alihkan paku, buang dalam tong sampah. Takut orang terpijak, takut kereta ataupun motor terpijak, nanti pancit tayarnya. Itu pun dikira pahala tu di sisi Allah. Walaupun orang tak nampak, awak buat kerja tu dalam gelap, buat baik kan. Walaupun besar itu sahaja, orang tak nampak, orang tak pandang pun kan. Tapi awak buat, itu pun dikira kebaikan. Okey, untuk hari ini ialah kita akan belajar akibat tidak beradab di masjid. Bila kita tak beradab masjid, apa yang kita dapat? Yang pertama, merosakkan iman kita, merosakkan keimanan diri. Iman kita jadi lemah. Kita jadi tak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita jadi lemah sebab tak beradab di masjid. Ingat jadi timbul ragu-ragu, timbul kegelisahan, itu melemahkan iman tu. Yang kedua, menimbulkan kemarahan jemaah masjid. Ya, betul. Kita buat bising masjid, jemaah jadi geram lah. Contoh orang tengah solat, kita bersemang, pumpang, tak boleh lah. Menghormati orang di sekeliling kita. Sebenarnya bukan di masjid sahaja, walaupun di rumah pun, orang solat di rumah pun, kita tak boleh bising. Mengganggu orang solat tu boleh jadi dosa. Sehingga orang tu terbatal solatnya, ataupun kita buat lawak, kita buat lawak sampai tergelak. Tak boleh tu, kita boleh menyebabkan orang terbatal solat, boleh mendatangkan dosa. Tak boleh. Okey, yang ketiga, tidak dihormati oleh jemaah masjid. Ya, betul. Kita terambil. Bukan istilah terambil.
Ter ni benda yang tak sengaja. Kalau kita ambil bawah orang tu mengakulah. Bukan itu dah ambil. Ambil bawah orang. Walaupun Al-Quran kita nak baca dekat rumah tak boleh. Tak boleh. Wakaf tetap di masjid. Kalau diwakafkan di masjid, maka di masjidlah tempatnya. Ataupun kita berlari dalam masjid, memang kita tidak akan dihormati oleh jemaah masjid. Yang keempat, berdosa. Ini sudah pastilah kalau kita buat kejahatan, keburukan, maka dicatatkan dosa. Ingat dua perkara. Benda baik. Benda baik Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau kita niat dapat pahala, buat dapat pahala. Jadi dua. Benda baik ni kalau kita niat pun dapat pahala, buat pun dapat pahala. Dua pahala. Niat sahaja dapat satu pahala walaupun tak buat. Tapi kalau dosa, kita niat sahaja nak buat dosa, belum dapat belum dapat dosa. Kita nak buat dosa ni, nak buat jahat, kita niat. Kita niat belum dapat dosa. Buat baru dapat. Itu pun satu dosa. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk mengelakkan kita ni dapat banyak dosa, niat sahaja. Kalau nak buat jahat tu, kalau boleh jangan buatlah. Jangan buat jahat ni, dosa. Kalau niat sahaja tak ada masalah. Kalau boleh niat pun janganlah. Elakkan istighfar banyak-banyak. Ya. Banyakkan niat nak buat baik. Niat sahaja tak ada masalah. Niat pun dah dapat pahala. Contoh nak bersedekah tapi duit tak ada. Niat nak bersedekah dapat pahala. Itu 4 perkara ni akibat tidak beradab di masjid ni Ustaz nak awak tulis salin dalam buku tu. Tulis. Ini sahaja tulis tajuknya akibat tidak beradab di masjid. Tulis 4 perkara: merosakkan keimanan diri, menimbulkan kemarahan jemaah masjid, tidak dihormati oleh jemaah masjid. Yang keempat, berdosa. Itu sahaja ya. Okey, yang mana masih belum siap buku aktiviti muka surat 10, 11 dan 12 boleh siapkan. Okey, satu lagi pesanan untuk diri kita. Tahukah anda berniat iktikaf ketika berada di masjid adalah sunat dan mendapat pahala. Kita pergi masjid, masuk masjid, kita niat iktikaf dapat pahala. Okey, amalkan. Kita kena amalkan, tak kiralah di masjid ataupun di mana-mana sebenarnya, menjaga adab sopan ketika berada dalam masjid. Di rumah pun kita kena beradab sopan, tak semestinya di masjid saja. Cumanya dikhususkan masjid mesti beradab sopan. Jangan kita tidak beradab di masjid. Itu sahaja untuk pelajaran pada hari ini. Wallahu a'lam, sehingga bertemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.